Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera to Dr. Hanina as my academic supervisor, and to Puan Siti Mariam as my industrial supervisor at Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman. Okay, my name is Syahrul Anwar bin Sebudin and I'm student from AB21 KUPTM KL. Okay, today I'm going to be doing a talk about my industrial training that was just finished last Thursday. Right, I have been doing industrial training about 5 months at Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman. I have been doing my industrial training at Lembaga Zakat Negeri Kedah about 5 months, starting from 23rd of November 2020 until 9 April 2021. Okay, to continue my presentation, I will move to the next slide, which is the history of Zakat Kedah. Okay, the date of establishment of Zakat Kedah based on the date of the notice is on 5 September 1936. The notice was issued by the Office of Sheikhul Islam through Majmu' Sheikhul Islam, which is comprised of Haji Ismail bin Haji Muhammad Saleh and Haji Yaqub bin Haji Ahmad and Haji Abdul Ghani bin Haji Awang. Okay, after the establishment, they began to carry out the task for the first time to collect zakat and distribute to asnaf all over Kedah. And then, after a long time of carrying out zakat activity, the highest authority found that there was an abuse of power in the Zakat Kedah organisation, which is caused the zakat money to run out in misappropriation. Because of that, the zakat organisation has been placed under the administration of Sultan of Kedah, which is organised by Pemangku Raja Kedah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahmud Ibni Sultan Ahmad Tajuddin on 1973. And then after that, Zakat Tower was built on 1996. With the Zakat Tower, it makes it easier for employees to manage the zakat. Okay, next I will tell about mission and vision of Zakat Kedah. Okay, for the mission is to improve Islamic social, financial and management with efficiency and integrity to upgrade the social economic status of Muslim. Okay, for the vision is to be a world-class Islamic social finance agency. Okay, for the next slide is type of zakat. Before I tell the type of zakat, I will explain what is zakat. Okay, zakat is a mandatory process of Muslim and is regarded as a form of worship. It is one of the 5 pillars of Islam. Zakat ensures that individuals who are helpless, lacking basic necessities, are protected from things such as hunger. The importance of paying zakat reinforces the key idea that we are blessed with does not belong to us only. It is blessing from Allah Subhanahu Wa Taala that we must be shared. This act of worship is an important obligation we must fulfill in this dunya as Muslim. Okay, zakat have 7 type of zakat, which is, for the first is zakat pendapatan, which is zakat gaji. And then zakat wang simpanan, then zakat perniagaan, zakat saham, zakat binatang ternakan, zakat padi dan zakat emas. Okay, next I will move to the next slide, which is category of asnaf. Zakat is divided into 8 category of asnaf, which is fakir, miskin, amil, mu'alaf, al-riqab, al-gharimin, fisabilillah and Ibn Sabil. Okay, fakir is the poor,
which is pendapatan tidak sampai separuh dari keperluan. And then miskin or the needy, yang mana pendapatan melebihi dari separuh keperluan. Dan amil is zakat collector, which is zakat can be given to the people who are authorized to collect and distribute it among the needy and poor. It includes the trustworthy institution and NGO who are working to help underprivileged Muslim communities. Mu'allaf is who convert to Islam. Those who are newly convert to Islam are eligible to receive zakat if they are needy. If someone has converted and is detached from their family and friends, we can give the zakat to them so that they can start the new journey. Okay, next is ariqab. Okay, ariqab ni ialah hamba. Contoh macam banduan penjara, penagih dadah ataupun LGBT, yang mana golongan ni yang dah bertaubat nak balik ke pangkal jalan. So mereka ni dah bertaubat dalam masa yang sama, mereka tak ada sumber pendapatan untuk hidup dan mereka boleh mai minta bantuan zakat. Next is al-gharimin. Al-gharimin ni ialah orang yang berhutang, yang mana mereka berhutang di jalan Allah. Contoh macam dia berhutang dengan pihak hospital untuk buat pembedahan jantung dengan kos yang berpuluh-ribu ringgit. So bila mana dia tak mampu untuk tanggung kos rawatan pembedahan jantung tu, dia tak ada duit, dia boleh mohon dekat pejabat zakat untuk bayaran pembedahan jantung. Okay, next is fisabilillah. Okay, fisabilillah ni ialah orang yang berjuang di jalan Allah. Contoh macam student yang baru nak masuk belajar dekat IPT, yang mana dia tak ada duit untuk bayar yuran ataupun tak ada duit untuk nak beli barang kelengkapan ke apa-apa, so dia boleh mohon dekat zakat lah. Dan contoh yang macam ni ialah student yang nak sambung belajar dekat luar negara, contoh macam nak belajar dekat Yaman, dekat Jordan, dekat tempat lain lah. Pejabat zakat ni Kedah ada sediakan yuran lah untuk student-student yang dapat sambung belajar dekat Jordan, dekat Yaman, Syria ke. So zakat Kedah ada bagi bantuan yang macam tu. And then for the last is Ibnu Sabil. Ibnu Sabil is wayfarer or traveller, yang mana orang yang bermusafir di negeri lain dan terkandas dan dia tak ada duit untuk makan ataupun untuk beli barang sebagainya. Okay, dia bolehlah mohon zakat. Then this is Lembaga Zakat Negeri Kedah organizational chart. As you can see, the top management is under Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah Darul Aman, Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah. And then ahli Lembaga Zakat Negeri Kedah. Dan di bawahnya adalah terbahagi kepada 3 bahagian lah. Yang mana yang pertama bahagian agihan dan pembangunan asnaf, dan yang kedua bahagian pentadbiran dan kewangan, dan bahagian yang ketiga iaitu dakwah dan kutipan. So jabatan yang saya duduk sebelum ni ialah jabatan agihan dan pembangunan asnaf. So dia bawah-bawah dia tu ada pecahan-pecahan lagi lah. And next I will show you the jabatan agihan organizational chart. So jabatan agihan ni dia duduk di bawah timbalan ketua pegawai eksekutif lah, timbalan ketua pegawai eksekutif operasi agihan dan pembangunan asnaf, iaitu di bawah Cik Azizul Rusmandi bin Abdul Rahman. Dan di bawah tu diketuai oleh ketua jabatan iaitu Cik Abdul Hadi bin Abdul Majid. Dan di bawah tu pula dia terpecah kepada 3 bahagian, yang mana bahagian pertama itu bahagian pentadbiran, bahagian operasi agihan dan bahagian mu'alaf. So sejak saya duduk dekat lembaga zakat tu, saya banyak duduk di bahagian pentadbiran dan bahagian operasi agihan. Dan kadang-kadang juga
bahagian mualaf, tapi tak banyak kerja sangat dekat mualaf. So saya banyak buat kerja dekat bahagian pentadbiran dan bahagian operasi agihan lah. Okey, bahagian pentadbiran ni dia lebih kepada untuk settlekan surat, memo ataupun duit keluar masuk lah. Contoh macam ada agensi-agensi yang hantar surat untuk bekerjasama dengan lembaga zakat untuk bagi zakat. So bahagian pentadbiran akan uruskan. Dan bahagian pentadbiran juga ada pegang peti cash lah, yang mana kalau contoh macam ada orang yang meminta zakat yang mana dia urgent untuk pakai duit ke apa ke, so kami akan ambil duit daripada peti cash tu, akan bagilah kepada orang yang minta zakat. Contoh macam dia kehilangan IC, dia nak pergi buat IC, lepas tu dia tak ada duit, so boleh mohon zakat. So bahagian pentadbiran akan settlekan. Okey, bahagian operasi agihan ni dia punya skop kerja dia lebih kepada menguruskan bayaran allowance lah, yang mana kami menyediakan bayaran allowance kepada guru agama kampung dan bayaran allowance kepada penolong amil dan juga allowance kepada imam masjid. Dan seterusnya kami juga menguruskan mengenai bantuan-bantuan zakat, yang mana bila permohonan yang dihantar oleh pemohon zakat melalui borang, so kita akan ambil borang tu, kita akan tengok apa yang pemohon tu mohon lah. Contoh macam dia mohon bantuan bulanan, ataupun mohon bantuan kewangan ke, mohon bantuan nak beli susu ataupun pampers untuk anak-anak. So kami menyediakan servis-servis yang macam tu. Okey, untuk bahagian mualaf ni dia lebih kepada menguruskan mualaf yang baru memeluk agama Islam lah. Dan kami juga menyediakan kelas-kelas untuk saudara baru ni untuk belajar pasal agama Islam. Menyediakan kelas-kelas agama ataupun kelas fardu ain dan sebagainya lah. Okay, next I will move to the next slide, which is my duties and tasks. Okay, my duties and tasks, actually I joined a several program to help my department, which is for the first is I assist in penyerahan pakaian seragam dan beg sekolah to 6 daerah in Kedah, which is I go to daerah Yan, and then daerah Pendang, daerah Sik, daerah Kubang Pasu, daerah Bali, and daerah Kuala Muda. And then for my next duties and tasks is I do the investigation to zakat applicant house, which is we call it siasatan asnaf. Untuk siasatan asnaf ni, saya dan tim-tim agihan akan turun ke rumah pemohon zakat, yang mana kami akan buat satu siasatan, akan tengok dia punya background family dia macam mana, dia punya rumah dia betul ke dia ni orang miskin. So daripada semua tu kita orang akan teliti balik. So akan tengok dia lulus ke tak lulus permohonan zakat tu. And then next duties and tasks is I join the program, which is Majlis Pelancaran Plan Strategik Lembaga Zakat Negeri Kedah dan UUM. And then my next duty is I went to Penang Hospital for penyerahan bantuan rawatan sekaligus, yang mana dalam penyerahan bantuan ni kita orang ada bagi satu kerusi roda khas untuk pesakit OKU yang sebelum ni dia ada anak pesakit OKU yang mana anak dia tak boleh nak jalan, tak boleh nak buat apa. So budak tu memerlukan 100% lah bantuan kepada kerusi roda tu. So kita orang daripada zakat Kedah, kita orang bagi kerusi roda khas tu untuk pesakit OKU tu lah. And then my last duty and task is I do the filing the office letter, yang mana setiap surat-surat yang ada dalam tu saya kena filing dan letakkan dalam file.
lepas tu letakkan dalam almari-almari yang telah ditetapkan. Next is problem encountered and suggestion. Okay, for the problem that I have been facing is I had improper usage of machinery, and then lack of computer, and ineffective job performance review. So my suggestion is the Zakat Kedah should add more asset like computer for trainees and provide a good place and table for trainees. Okay, as a conclusion, even though a 5-month internship was a really short time, the lesson that I learned from the department and the company gave me an incredible professional work experience. I enjoy myself training in Zakat Kedah with very supportive staff in guiding and helping me learn so many things throughout the internship period. I hope there is always a chance for me to work permanently in future as my platform to develop my personal career. Meanwhile, produce better performance for company's reputation. On the other hand, I also have list of knowledge and education that I gained throughout my internship. Besides, I am satisfied on what I earn. I hope that Zakat Kedah will continue to grow and remain competitive in industry. Thank you.